So untuk validity dan reliability ni kita akan tengok sedikit. Saya rasa istilah ni memang biasa didengarkan, kesahan dan kebolehpercayaan. So of course tujuan kita perlu menitik beratkan aspek reliability, aspek validity kebolehpercayaan dan juga kesahan dia ni kerana kita nak menjaga kualiti kajian kita. Kerana kalau tidak ada aspek validity, tidak ada kebolehpercayaannya, maka data yang kita dapati itu, yang kita analyse berkemungkinan tidak menepati ataupun mencerminkan kualiti ataupun dapatan yang sebenar. Nanti kita akan tengok apa maksud validity dan juga reliability. And then of course melalui dua konsep ini dia akan menunjukkan kepada kita lah how well a method, technique and test measured something. Kita boleh tahu dah sama ada instrumentation ataupun instrumen yang kita gunakan itu sama ada dia benar-benar mengukur apa yang sepatutnya kita ukur. Contoh macam tadi kita nak ukur tahap kemahiran penggunaan mobile apps So kita perlu betul-betul mengukur soalan-soalan, item-item yang ada di dalam soalan kita itu mestilah merujuk kepada penggunaan mobile apps barulah dia valid, maksudnya dia mengukur apa yang sepatutnya diukur. Okay, and then reliability pula dia melibatkan konsistensi, ketekalan sejauh mana tekalnya pengukuran itu. Maksudnya kalau katalah kita menggunakan alat penimbang kan, kita timbang mungkin berat kita tahu berat kita sekarang ni mungkin 49. Esok kita timbang mungkin 49.1 macam tu lah. Tapi dia tidaklah kata kalau 49 hari ni petang sekarang kita ukur naik 54. Which is orang kata perubahannya sangat ketara. Maksudnya apabila alat itu tidak lagi menunjukkan ketekalan dari sudut bacaan dia yang sangat-sangat tidak logik, maknanya dia telah kekurangan aspek kebolehpercayaannya, right? And then validity dan juga reliability, kesahan kebolehpercayaan ni sangat penting untuk kita ambil kira di dalam penyediaan kajian kita lah, especially bila kita cakap tentang research design kan. Macam mana kita nak plan method kita dan juga dari sudut penulisan lah. And then apa yang dikatakan sebagai kebolehpercayaan kelas reliability, of course dia merujuk kepada how consistently a method measure something. Berapa tekalkah sesuatu alat itu yang kita gunakan, instrumen yang kita gunakan itu untuk mengukur sesuatu. Ya, maksudnya tekal kat sini, kalau sekiranya kita gunakan instrumen yang sama, dia akan menghasilkan dapatan yang sama. Ya, maksudnya itulah yang dikatakan sebagai satu proses ataupun satu kriteria di mana alat yang kita gunakan itu ada nilai kebolehpercayaannya. So dikatakan sini, if the same result can be consistently achieved by using the same methods, using the same circumstances, menggunakan metod yang sama, menggunakan dalam keadaan ataupun kondisi yang sama, dan pengukuran itu boleh dianggap sebagai reliable ataupun boleh percayalah. Sorry. Contoh, kalau kita mengukur temperature, kita ukur suhu of a liquid, apa jenis cecair lah, several times under identical condition, dalam suasana yang sama, maksudnya mungkin dalam suhu bilik yang sama ataupun dalam keadaan yang sama, bekas yang sama tanpa kita buat apa-apa, dan the thermometer akan menunjukkan bacaan temperature yang sama setiap kali. So kita katakan bahawa result itu adalah boleh dipercayai dan alat ini mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Atau contoh lain, seorang doktor menggunakan satu questionnaire untuk mengukur simptom untuk diagnose dia punya pesakit ni yang ada masalah long term medical condition. So several different doctors pun menggunakan questionnaire yang sama dengan patient yang sama, tetapi dia hasilnya diagnosis dia adalah berbeza. So kalau sekiranya kita menggunakan questionnaire yang sama kepada patient yang sama, tetapi di dalam sela waktu yang berbeza dan menunjukkan dapatan yang berbeza, maka ini menunjukkan questionnaire tersebut adalah rendah dari sudut kebolehpercayaan dia. Sepatutnya kalau kebolehpercayaan tinggi, apa sepatutnya dapatan daripada dua kondisi ini kelas? Sepatutnya? Lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama lah, maksudnya tidak lari jauh daripada yang pertama dan yang kedua.
Okay, boleh faham ke setakat ni? Okay, itu tentang kebolehpercayaan. Sekarang ni kita masuk pada kesahan, validity. Validity, kesahan ni merujuk pada apa? How accurately a method measures what it is intended to measure. Ya, sejauh manakah sesuatu instrumen yang kita gunakan itu benar-benar mengukur apa yang sepatutnya kita ukur. Ya, sometimes bila kita ada a set of questionnaire, especially kalau kita ni sebagai researcher, kita sendiri yang membangunkan item-item di dalam questionnaire tu, ya. Sebab tu kita kena ada validity test dia lah. Kita ada kena run reliability test dia juga. Sebab apa? Untuk memastikan bahawa soalan kita itu ada nilai kebolehpercayaan yang tinggi dan juga sah dari sudut pengukuran dia. Ya. Dan if research has high validity, kalau sekiranya kajian kita itu menunjukkan satu tahap kesahan yang tinggi, bermakna dia menghasilkan satu keputusan yang correspond to real properties karakteristik. Maksudnya dia benar-benar lah menunjukkan the real meaning ataupun the real ataupun actual condition ataupun actual answers yang boleh kita dapat daripada responden kita. Dan high reliability is one indicator that a measurement is valid. Okay, so untuk merujuk kepada validity, dia bergantung kepada reliability juga. Kalaulah item kita itu, instrumen kita itu menunjukkan nilai reliability ataupun nilai kebolehpercayaan yang tinggi, maka secara indirectly kita boleh katakan bahawa dia telah benar-benar mengukur, secara sahnya mengukur apa yang sepatutnya diukur. Okay, dan if a method is not reliable, kalau sekiranya kita dapati bahawa method yang kita gunakan itu tidak reliable, maka it probably isn't valid. Ya, jadi dia ada perkaitan di situ. Okay, kita tengok contoh. Katalah kita gunakan termometer. By right, termometer ni dia menunjukkan bacaan yang tekal, betul tak? Bacaan yang betul lah. Maksudnya kalau air tu panas, mestilah kita expect dia punya temperature tu tinggi, betul tak? Ya, kalau air kita panas, tiba-tiba temperature jatuh pada 2 darjah. Tak logik lah kan? Okay, so if the thermometer shows different temperatures each time, even though you have carefully controlled conditions to ensure the sample's temperature stays the same, ya, walaupun kita telah kontrol dia, memastikan yang cecair ni memang berada pada satu tahap temperature ataupun suhu yang tertentu, tetapi termometer itu kadang-kala menunjukkan bacaan yang berbeza dan boleh jadi kerana dia ada masalah lah dari sudut mungkin dia punya raksa kat dalam ni dah mungkin tak function dan sebagainya lah, and therefore its measurement are not valid. Atau contoh lain, if a symptom questionnaire yang tadi tu result in a reliable diagnosis when answered at different times and different doctors, this indicates that it has high validity. Macam tadi kan kita kata ada doktor yang buat dia guna dengan pasien yang sama, dia menghasilkan dapatan yang berbeza kan. Itu menunjukkan apa kelas? Tahap apa? Tahap reliability yang tinggi ke yang rendah? Rendah. Rendah lah. Okay. Tapi kalau sekiranya keadaan yang berbeza, maksudnya walaupun dia gunakan questionnaire ni di dalam keadaan yang berbeza dan digunakan oleh doktor-doktor pula yang berbeza, tetapi menunjukkan dapatan yang lebih sama, so ini menunjukkan bahawa memanglah questionnaire itu, yang simptom questionnaire ini memang mempunyai nilai validity yang tinggi, yang boleh betul-betul mengukur aspek simptom questionnaire itu. Okay, so ini satu peringatan untuk kita bahawa reliability, kebolehpercayaan on its own, kebolehpercayaan semata-mata sebenarnya tidak cukup untuk kita memastikan validity. Ya, so even if a test is reliable, it may not accurately reflect the real situation. So sebab reliability dengan validity adalah kata perspektif yang sedikit berbeza, di mana validity kita merujuk pada apa tadi kelas? Validity when we say that our instrument is valid, that means kandungan. Isi dia, soalan dia memang mengukur apa yang sepatutnya diukur kan. Tetapi reliability pula ialah ketekalan dia. Jadi aspek kat sini kita kena tentukan dulu bahawa item kita itu yang kita gunakan, instrumen kita itu valid at the first place. Kita kena tahu, kita pastikan dia valid. Dan apabila kita gunakan, kita runkan reliability test dan kita lagi sure bahawa dah lah dia valid, reliable pula tu. Maksudnya selain daripada dia benar-benar mengukur aspek yang perlu diukur,
Malah apabila kita gunakan banyak-banyak kali pun dia tetap mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi. So maksudnya walaupun soalan kita tu memang kita rasa valid tapi tidak semestinya dia reliable, betul tak? Jadi untuk runkan reliability, untuk kena pasti apa dia tahap kata kebolehpercayaan bagi aspek item yang kita bangunkan tu, maka kita perlulah runkan satu test reliability yang biasanya kita laksanakan pada peringkat mana kelas? Di peringkat mana? Kajian rintis. Yes. Masa kajian rintis lah, masa kita buat pilot test tu, kita kan sebarkan kepada satu kelompok kecil daripada responden kita, dan setelah kita minta mereka jawab questionnaire tu, apa yang kita buat? Macam mana kita nak dapatkan nilai kebolehpercayaan kelas? Kita guna apa? Analysis data, SPSS. Ya, kita perlulah menggunakan SPSS untuk kita run reliability test. Di mana sebenarnya dalam reliability test ni apa yang berlaku ialah kita kena kelompokkan item-item itu di bawah konstruk-konstruk yang tersendirilah. Maksudnya kalau kita ada 4 konstruk, satu konstruk ada 4 soalan. Jadi sekarang ni kita ada 16 item kan, 4 kali 4. Tetapi masa kita nak run reliability test tu, kita tak boleh masuk 16 sekaligus. Kita mesti masukkan satu persatu berdasarkan kepada konstruk. Sebab apa? Semasa dia run reliability test ni, apa yang berlaku ialah SPSS akan buat korelasi antara item-item yang macam mana? Iaitu antara item yang berada di dalam konstruk yang sama. Maksudnya kalau item konstruk 1, kita ada 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi apa yang berlaku bila kita run reliability test ni, SPSS akan korelate 1A dengan 1B, 1A dengan 1C, 1A dengan 1D, 1B dengan 1C, 1B dengan 1D, 1C dan 1D. Maknanya dia ada punya pair dia lah. Jadi nilai korelasi antara item-item itulah yang akan menentukan nilai alpha kerombak. Nanti saya cuba tengok kalau SPSS saya tak expired, mungkin saya boleh tunjukkan contoh lah ya. Tapi NVivo saya dah expired. Saya nak tunjuk dekat grup PA2 bawah ni tak dapat nak tunjuk sebab dah expired dah. Okay. Kalau kita ada sempat kalau sempat saya boleh tunjukkan cara macam mana kita nak runkan reliability test dalam SPSS kita. Right. So macam kita katakan tadilah kebolehpercayaan ni tidak semestinya not enough to ensure validity. Even if a test is reliable, it may not accurately reflect the real situation. So maksudnya untuk membolehkan satu pengukuran yang bagus, yang tepat, yang jitu dalam kajian kita, maka kita perlu menentukan kedua-dua aspek ini. Mesti valid, mengukur apa yang perlu diukur, dan dalam masa yang sama, dia juga ada ketekalan dan juga ada kebolehpercayaan dia. Okay, boleh ke setakat ni? Ada soalan setakat ni kelas? Okay, boleh lagi doktor? Boleh Okay, right. Okay, contoh macam tadi lah. Kalau termometer yang kita guna tu, the thermometer that you use to test the sample gives reliable result. However, the thermometer has not been calibrated properly. So the result is 2 degrees lower than the true value. Therefore, the measurement is not valid. Okay. Contohnya, kita tahu kita ada satu alat pengukur termometer kan nak ukur suhu. Memang dia sentiasalah maksudnya menunjukkan suhu yang accurate. Tetapi kata ketekalan dia ni boleh dipengaruhi oleh macam mana cara kita penyediaan dia tu, pelaksanaan kita, macam mana kita nak collect data kita. So contohnya macam untuk termometer ni mungkin ada proses calibration kan. Macam mana kita nak calibrate termometer ni? Contohnya macam kita rendamkan dia dalam ais kan, suhu, nak pastikan supaya dia turun betul-betul ke the lowest temperature, dan bila kita gunakan barulah dia menunjukkan bacaan yang tepat. Tapi kalau sekiranya termometer tu tidak di-calibrated secara khusus ataupun secara sempurna, maka itulah yang menunjukkan result tu naik 2 darjah degree daripada yang sepatutnya. Maka pengukuran itu dijadikan sebagai tidak valid walaupun dia reliable ni. Pada asasnya dia ni memang reliable, kita tahu setiap kali kita gunakan memang dia akan menunjukkan bacaan yang tepat. Tetapi oleh kerana proses kita yang kita lakukan, kita tidak calibrate dia secara sebaiknya, maka menyebabkan dia punya pengukuran itu kuranglah kesahannya. Okay. And then a group of participants take a test, designed to measure working memory.
Okay, the results are reliable, but participants score correlate strongly with their level of reading comprehension. So this indicates that the method might have low validity. Ya, okay. Dalam konteks ni sebenarnya pengkaji sebenarnya nak test apa? Untuk mengukur working memory. Tetapi apa yang terjadi apabila pengguna ataupun responden menggunakan ataupun melalui test ini, dia sebenarnya bukanlah sangat mengukur working memory ni. Sebaliknya, dia lebih kepada mengukur level of reading comprehension. So ingat tak tadi kelas, apa maksud validity? Apa maksud kesahan? Mengukur apa yang nak diukur. Yes. Maksudnya kalau instrumen test itu valid dalam konteks ni, dia mesti mengukur apa? Kalau dia kata nak measure working memory. Kalau kita kata test kita ni adalah kita reka bentuk untuk mengukur working memory, by right dia mengukur apa kelas? Working memory. Working memory lah. Dia kena ukur working memory lah. Baru dia valid kan, sebab maksud dia kalau kita kata objektif kajian kita untuk mengenal pasti tahap kemahiran menggunakan mobile apps. Sekali soalan-soalan yang kita tanya di dalam item kita tidak merujuk pun kepada mobile apps, tapi kepada ICT secara umum. Jadi valid tak? Mungkin tak valid lah sebab dia tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur. Ya, jadi sama juga konteks macam ni, walaupun pada asasnya test itu direka bentuk untuk mengukur working memory, tetapi rupa-rupanya lebih kepada level of reading comprehension. Jadi ini menunjukkan bahawa item itu tidak valid, tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur, sebaliknya dia mengukur benda lain. So this indicate that the method might have low validity. The test may be measuring participants' reading comprehension instead of their working memory. Jadi untuk validity ni sangat penting untuk kita memastikan bahawa item yang kita ukur tu memang mengukur apa yang sepatut kita ukur. Tapi macam mana kita nak tahu kelas? Macam mana kita nak mengesahkan bahawa soalan kita ini valid? Soalan kita ini betul-betul mengukur apa yang sepatutnya diukur. Buat kesahan pakar. Salah satunya kita buat kesahan pakar lah. Kita tanyalah dengan pakar kan. Pakar go through item-item kita. So dia akan bagi feedback kat kita. Soalan ni mungkin sesuai. Soalan ni mungkin you kena tambah sikit. Explain ataupun tambah konteks kajian macam tadi kan. Instead of using ICT in general, paraphrase gunakan dalam konteks mobile apps misalnya. Okay. Itu salah satu. Saya rasa kita ada slide selepas ni. So ni katakan validity sebenarnya lebih sukar untuk kita ukur lah berbanding dengan reliability, but it is even more important. Walaupun kita kata boleh percayaan penting, validity juga tidak kurang pentingnya, even dia kata more important. So to obtain useful result, the methods you use to collect data must be valid. Juga kita merujuk pada cara untuk kita collect data tu. And then the research must be measuring what it claims to measure. This ensures that your discussion of the data and the conclusions you draw are also valid. Sebab bertitik tolak daripada instrumen inilah kelas yang akan menentukan kualiti kajian kita. Kerana kalau kita tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada aspek validity dan reliability semasa kita membangunkan ataupun kita menghasilkan instrumen, maka kalau proses ini tidak kita orang kata run kan, kita tak test pun reliability dia, kita tak tahu pun dia reliable ataupun tidak, sekali kita pergi sebar je kepada kita punya responden. Dan kita pun dengan shock ni kita buat analisis, kita buat t-test, kita buat correlation sebagainya, tetapi at the end bila pembaca baca tesis kita tengok dekat bab 3 tak ada pula kita buat run kebolehpercayaan. Itu akan jadi satu masalah yang besar lah. Jadi sangat-sangat penting sebelum kita pergi ke lapangan, sebelum kita collect data, kita pastikan aspek validity dan reliability ini ditentusahkan terlebih dahulu. Okay? Doktor, saya nak tanya, kalau faktor analisis tu salah satu cara kita nak check validity ke? Faktor analisis adalah untuk menentukan sejauh mana kesesuaian item-item itu untuk berada di dalam konstruk tersebut. So it's kind of isu yang berkaitan dengan reliability jugalah. Maksudnya dia duduk di dalam di dalam konstruk yang sama lah. Tetapi biasa untuk EFA ataupun exploratory factor analysis ni, masa kita awal kita nak menentukan item ni sesuai duduk di dalam di dalam
dalam konstruk yang mana kan. Tetapi di dalam reliability, once kita dah menentukan, oh memanglah kalau ikut factor analysis memang item ni perlu duduk di bawah konstruk ni, bila kita run maka kita lebih pasti lagi lah bahawa memang keseluruhan tu memang sesuai untuk kita letakkan di situ. So factor analysis ni membantu kita untuk kata meletakkan kedudukan item tu di bawah konstruk mana. But sometimes ni berlaku kalau dalam konteks kita buat item kita sendiri kan. Kita kata oh dia sesuai kot mengukur ni, tetapi kita perlu run factor analysis untuk melihat kesesuaian dia. Sebab melalui factor analysis dia akan bagi tahu kita lah kesesuaian dia. Tetapi dalam reliability test, maksudnya item-item tu telah kita tentukan, kita dah confirm dah memang duduk di bawah konstruk ini kan. Dan bila kita run reliability, kita dapatkan alpha kerombak, barulah kita tengok kalau alpha kerombak dia berapa. Biasanya kita refer kepada mana-mana reference lah yang ada interpretation. Biasanya kalau ikut kohon kata saya 0.6 ni adalah item yang boleh kita kekalkan. Kalau nilai alpha dia 0.6. Kalau less than 0.6 maknanya kita perlu tengok pula kepada nilai satu lagi di dalam jadual, dia kata if item deleted. So kalau kita delete item ni dia akan bagi satu nilai tau kelas. Katalah nilai sekarang nilai alpha keempat 0.43. So maknanya less than 0.6 kan? Bila less than 0.6 maknanya soalan itu tidak betul-betul reliable. Maksudnya dia sama ada perlu kita buang ataupun kita ubah suai. Tapi sebelum kita buang atau ubah suai, kita tengok dulu kepada satu lagi jadual yang SPSS akan berikan, dia kata if item deleted. So dia akan bagi nilai kalau dia kata kalau kita buang item ini, so nilai dia akan jadi berapa? Mungkin naik kepada 0.7. Dalam konteks itu maknanya memang kita kena buang item tersebut. Kiranya item tu bertindih lah doktor ya? Dia, ataupun kenapa bertindih? bukanlah maksud dia bila 0.4, bila delete satu item tu, dia naik sebab tak tahulah mungkin dia naik sebab item tu dah tak kacau lagi dah. Dia tak mengganggu. Dia tak wujud dalam konstruk tu kerana keberadaan dia, kewujudan dia telah menyebabkan nilai reliability itu jatuh. Okay, so ini secara umumnya lah. Doktor saya nak tanya. Ya. Untuk kesahan kan doktor kan, saya tengok kalau untuk kebolehpercayaan ramailah yang buat sebab dia dibuktikan secara empirical kan doktor kan. Okay. Untuk kebolehpercayaan, kalau untuk kesahan kita saya tengok macam mana pelaporan sebenar untuk kita lakukan kesahan. Selalu saya baca tesis kan dia hanya tulis macam kajian telah melakukan kesahan muka dan kesahan kandungan, dia tulis macam tu kan. Tapi macam ni kita nak membuktikan yang macam kesahan muka orang lain yang valid kan. Sebab muka masalah tu bahasa kan doktor, sepatutnya orang pakar bahasa lah kan. Kesahan kandungan sepatutnya pakar yang berkaitan dengan konten yang kita nak bina lah kan. Tapi saya tengok dia melaporkan dia langsam je macam tu. Maksudnya saya nampak dekat sini cakap lepas tu dia tak membuktikan macam mana pelaporan kesahan tu dilakukan macam tu. Ke memang ada prosedur just orang baca okay dia dah cakap dia buat kesahan dah okay ke macam tu je doktor sebenarnya penulisan ni? Terima kasih Zati. Okay, by right, bila kita buat kesahan pakar kan, macam tadilah kita ada kesahan dari segi kesahan muka, kesahan kandungan. Kebiasaannya macam saya katakan tadi, kita perlu memilih siapa yang pakar yang sesuai untuk mengukur ataupun menilai aspek yang kita nak dia nilai. Itu pertama. Yang kedua, katalah kita untuk kesahan muka kita cari orang yang tertentu ya, yang kita tahu memang boleh bagi input dari sudut language dan sebagainya. Dari segi kandungan, kita carilah pakar-pakar kalau kita bercakap tentang apa mobile apps ke, augmented reality ke, whatever lah. Saya bagi contoh dalam bidang saya je lah ya. Okay. Mungkin dalam bidang you pun adalah pakar-pakar yang tertentu yang merujuk kepada aspek yang nak kita ukur tersebut. Okay. So itu satu isu. Yang kedua, apabila kita melaporkan aspek validity dalam kajian, of course kita perlu jelaskanlah kebiasaannya di dalam validity ni apa yang kita guna per kelas. Bila kita bagi kat pakar, kita bagi apa untuk dia isi? Instrumen kita punya komen lah. Dia perlu komen instrumen kita lah kan doktor? Yes. Kita biasa borang senarai semak macam tu? Sama ada kita letak kat instrumen dan kat sebelah kanan dia letak ruang untuk komen dan mungkin setuju ataupun tak setuju kan? Ataupun cadangan penambahbaikan. Ataupun mungkin kita boleh bagi dalam bentuk senarai semak yang kata separated daripada kita punya item.
dan kita punya validator tu akan letak kat situ lah apa juga komen yang dirasakan perlu. So in terms of format saya rasa kita fleksibel fleksibel. Tetapi apa yang penting ialah apabila kita dah dapat kata feedback daripada kita punya pakar-pakar ni, kita perlu of course lah secara orang kata eksplisitnya penyelidik kena lapor tu dalam bab 3. Dalam bab 3, apa yang kita dapat nilainya. Kalau katalah kita menggunakan checklist ataupun kita ada setengah-setengah mungkin penyelidik yang minta kita punya validator ni untuk rate 1 hingga 5, sangat setuju, sangat tidak setuju. Jadi kalau dia guna skala macam tu, apa yang dia perlu buat ialah dia kena tengoklah mean. Atau kalau dia kata ya atau tidak, dia tengok berapa peratus yang ya ataupun berapa peratus yang tidak. Dan dia perlu juga melaporkan kalau sekiranya kalau kalau kebetulan semua pakar tu bersetuju, maka dia kena explain juga. Dia kena kata daripada kelima-lima penilai yang menilai instrumen ini, kesemuanya bersetuju bahawa bla 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 bla. Tetapi kalau sekiranya impossible lah kan, tak ada cadangan penambahbaikan kan. So mungkin daripada cadangan penambahbaikan tu, you kena ambil excerpt dia. Ambil snippets daripada cadangan-cadangan yang diberikan oleh, maknanya kita mungkin boleh number ke secara anonymousnya. Maksudnya penilai 1, penilai 2, penilai 3, so on so forth sampai penilai 6 katalah. Okay, penilai 1 dia bagi apa? So kita kena buat dalam table, kebiasaannya lah kita buat dalam table apa cadangan dia, dan yang paling penting ialah apa yang kita buat hasil daripada suggestion tu. Kita kena explain, kalau dia katalah untuk item ini ubah ayat kepada ini, maka kita kena secara demonstrasinya kita perlu eksplisit beritahu kepada pembaca kita, oleh kerana penilai 2 minta kita ubah item nombor 3 ni kepada ayat ini, maka dalam kolom yang seterusnya penambahbaikan telah lakukan ialah item 3 daripada ayat macam ni akhirnya dia ubah kepada ayat yang sebegitu. Jadi bila kita tulis secara eksplisit macam tu, pembaca dah tak boleh nak query lagi dah. Problem is apabila macam Izzati sebut tadi lah, hanya secara orang kata surface secara orang kata sweeping statement je. Dia kata okey, instrumen telah dihantar kepada pakar untuk dinilai dan semua pakar telah bersetuju. Itu adalah sangat-sangat orang kata ringkas. Jadi perlulah kepada orang kata presentation of the whole data yang you dapat daripada kata you punya pakar. Dan sebaiknya kalau nak bagi lagi solid kita punya kata kesan dia ataupun evidence dia, dalam dalam appendix boleh masuk. Boleh masukkan apa di antara jawapan-jawapan ataupun respon yang kita dapat daripada penilai. Jadi mungkin tapi nama tu kita blurkan lah. Mungkin kita tak perlu highlight nama lah. Sebab sometimes dalam borang kita minta nama kan. Minta nama, minta jawatan, minta majikan dia apa, tahun dia. Mungkin kita anonymous lah siapa dia punya, kata dari segi personal maklumat dia kita tak perlu nak reveal. Tetapi yang penting lah kita nak tahu apa dia sebenarnya antara orang kata feedback yang telah kita dapat. Okay, saya menjawab soalan tu. Maksudnya kita memang kena summarizekan jugalah doktor, lepas tu kita kena laporkan lah daripada kesahan. Sebab jarang jumpa orang laporkan doktor, dia semua cakap dia buat saja Tak boleh, dia kena lapor. Biasa pelajar PhD dia akan buat. Pelajar masa saya tak pasti, tapi barat memang kenalah. Dah you pergi collect data kan, you pergi, maknanya proses bukanlah data untuk findings, tapi dia sebahagian daripada proses. Itu perlu dilaporkan dalam bab 3 tu. Sebab dia maksudnya tidak konsisten sebab dia buat correlation kan. Jadi sebab tu untuk menaikkan lagi nilai alpha, kita kena buanglah item tu supaya dia tidak mengganggu keseluruhan korelasi yang lain. Boleh Okey. So ini adalah ini adalah kata summary untuk reliability. Extent to which result can be reproduced, ketekalan dia, validity ni sejauh mana dia mengukur apa yang sepatut diukur, and then how we assess macam mana kita nak mengukur reliability ni. Kita lihat kepada konsistensi result dia yang kita laksanakan melalui jangka masa yang berbeza-beza ataupun dilaksanakan oleh observer ataupun researcher yang berbeza-beza. Dan manakala bagi validity, kita check how well the result correspond to established theories and other measures of the same concept. And then macam mana dia berkaitan. Reliability measurement is not always valid, macam saya katakan tadi lah. Walaupun kita
kita katakan bahawa kita run Alpha Chromebug ni memang nilai kebolehpercayaan dia tinggi, tapi sometimes dia might not be valid. Macam tadi kan, contoh macam yang kita tak calibrate kita punya thermometer tu dengan secara yang bagus, ataupun cara kita melaksanakan ataupun kita keluar data tu pun tidak, orang kata ada flaws here and there, dia menyebabkan data kita itu tidak valid, tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur kan. Okay, manakala bagi validity ni dia adalah is generally reliable. Kalau dia valid, sepatutnya dia reliable lah. If a test produce accurate result, they should be reproducible. So itu adalah kata keseluruhan lah. So mungkin kita masuk sikit tentang jenis-jenis kebolehpercayaan. Kita ada test and retest, di mana apa yang kita ukur di dalam jenis kebolehpercayaan yang test retest ni ialah consistency ketekalan of a measure across time. Maksudnya mungkin kita buat hari ni, minggu depan kita buat, kita akan dapat result yang sama. Ya, so maksudnya kalau kita guna test retest, dia menunjukkan result yang sama, menunjukkan reliability adalah berada pada tahap yang tinggi ya. Okay, cuba kita tengok contoh kat sini. Contohnya dia kata ada satu grup participants yang telah melengkapkan satu questionnaire kan, yang mana questionnaire itu direka bentuk untuk mengukur traits personality seseorang. Ya, jadi participant pun isilah questionnaire yang kita bagi tu. And then if they repeat the questionnaire days, weeks or month apart, kemudian macam katalah selepas minggu, selepas bulan kita bagi questionnaire yang sama kepada participant yang sama, dia akan menunjukkan jawapan yang sama. So this indicates high test retest reliability. Ya, maksudnya walaupun kita laksanakan dalam jangka masa yang berbeza, tetapi dia masih participants yang sama masih menunjukkan dapatan yang sama, bermaknanya kita punya kesahan dari sudut kebolehpercayaan dari sudut test retest ni adalah berada pada tahap yang tinggi. Yang kedua, kita ada iterator. Iterator yang inilah yang biasa kita buat lah kan, examiners ni yang pakar tadi tu. So apa maksud iterator? Dia mengukur apa dia? Konsistensi ketekalan dan sudut pengukuran across raters or observers. Maksudnya tak kira lah orang yang berbeza-beza, tetapi apa yang kita dapat, do you get the same results when different people conduct the same measurement? Ini yang kita minta pakar ukur tadi kan. So based on the assessment criteria checklist, 5 examiners submit substantially different results from the same student project lah. Okay. Right. And then yang terakhir, internal consistency, dia mengukur measurement itself. Yeah. Do you get the same result from different parts of a test that are designed to measure the same thing? So katalah kita design satu questionnaire untuk mengukur self-esteem, and then kita pun secara random kita split result into 2 halves. Then kita should be a strong correlation. Ini adalah dia punya penggunaan dia, dan kalau sekiranya dia menunjukkan dia sangat berbeza, maka this indicate low internal consistency. Tapi kalau dia menunjukkan perbezaan yang tidak ketara ataupun persamaan, maka internal consistency itu tinggilah. So in terms of validity, kita ada construct validity, the adherence of measure to existing theory and knowledge. Contohnya, kita ada satu questionnaire yang mengukur self-esteem, could be assessed by measuring other traits known or assumed to be related to concept of self-esteem. And then kalau dia menunjukkan a strong correlation antara score for self-esteem and associated traits, dia akan menunjukkan bahawa construct validity itu adalah tinggi. Okay. And then in terms of content validity pula, dia mengukur apa dia, cover all aspects of the concept being measured. Content a test that aims to measure a class of students level of Spanish contains reading, writing, speaking components. Ini adalah kita punya construct lah. Reading construct, writing construct, speaking construct, but no listening component. So experts agree that listening comprehension is an essential aspect of language ability. So the test lacks content validity. Maksudnya content validity adalah apa juga construct yang kita masukkan di dalam questionnaire kita mestilah meliputi elemen-elemen yang perlu kita ukur di dalam satu situasi atau dalam satu kes yang nak kita kaji itu. Contoh kalau kita bercakap tentang level of Spanish language acquisition, jadi expert kata dia perlu, katalah dalam item kita hanya ada construct reading, writing dengan speaking, tapi kita tak ada komponen. Tapi oleh kerana expert kata tak boleh ni, you mesti masuk juga listening comprehension, because dia adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu diukur bila kita nak buat conclusion tentang level of Spanish acquisition among our students. Therefore
kalau sekiranya kita tidak masukkan satu lagi komponen iaitu listening comprehensive di dalam instrumen kita, maka dia akan jadilah kekurangan dari sudut validity dia sebab dia tidak mengukur aspek yang sepatutnya diukur, which the last one is listening comprehension. Right? Dari segi content. And then segi kesahan kriteria, apa maksud dia? The extent to which the result of a measure corresponds to other valid measures of the same concept. Right? Okay. Contoh kita tengok, ada satu survey yang dilaksanakan untuk mengukur pendapat politikal of voters in a region. Kita ada voters lah, orang yang pengundi-pengundi, dan kita nak tahu pendapat mereka berkaitan ataupun seputar aspek politik dalam negara kita. So if the results accurately predict the later outcome of an election in that region, this indicates that the survey has high criterion validity. Ya, biasa di dalam kesahan berbentuk kriteria ni kita boleh membuat prediction macam kita katakan tadi, kerana dia measure corresponds of to other valid measures of the same concept. Ya, kita boleh buat dari sudut ni lah. Okay. So sikit lagi tentang assurance validity. Alright, okay, saya rasa saya okay. Tak apa, saya sentuh jugalah. So dia kata validity should be considered in the very early stage of your research. Macam saya katakan tadi kan, sebelum kita collect data, kita mesti bagi sepenuhnya perhatian kepada aspek kesahan dalam item-item yang kita gunakan lah. Kerana dia akan memberi kesan kepada dapatan kita nanti. So untuk kita meningkatkan validity kita, of course lah kita perlu memilih apa kelas? Appropriate methods of measurement. Apakah metod ataupun cara untuk pengukuran yang terbaik bagi membolehkan kita dapatkan dapatan yang terbaik. So make sure that method yang kita gunakan dan juga pengukuran, teknik pengukuran yang kita gunakan adalah berkualiti tinggi dan disahkan ataupun dikhususkan untuk mengukur apa yang kita nak tahu. So they should be thoroughly researched and based on existing knowledge lah. So maksudnya macam tadi kan, contoh yang Spanish language tadi tu, kalau kita tidak membaca, kita tidak membuat rujukan pada literature review, so kita rasa boleh kot kita masukkan 3 saja. Sedangkan bila kita merujuk kepada pakar kata, hey, you have to include also lah dia punya kemahiran yang keempat tu tadi, itu listening kan, comprehension. So therefore, sebab tu kita katakan untuk kita memastikan pengukuran kita meningkat dari sudut kesahannya, macam tadi content validity, kita perlulah merujuk kepada pembacaan ataupun literature review ataupun teori-teori yang sesuai. Okay. Contoh dia kata, untuk collect data on a personal trait, you should use a standardized questionnaire. Perlu menggunakan satu questionnaire yang standard that is considered reliable and valid. Of course lah, saya rasa kita dah jelas tentang dua perkara ni. So if you develop your own questionnaire, kalau kita bangunkan sendiri, it should be based on established theory. Nampak tak? Saya dah sebut tadi kan, mesti rujuk kepada teori-teori yang telah established di dalam yang sangat-sangat sesuai dengan kajian kita. Kalau kajian kita tentang katalah penggunaan, kalau saya bagi contoh dalam bidang saya, sejauh mana kita nak merujuk kepada bagaimana kita nak memahami sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kata lecturers ataupun guru ni nak menggunakan iPad di dalam pengajaran mereka. So saya nak menggunakan diffusion of innovation theory misalnya, kerana saya nak mengukur attributes of innovation, di mana dalam Rogers punya teori, DOI ni, diffusion of innovation, mengatakan untuk kita mengetahui bahawa sesuatu inovasi dalam konteks saya ni iPad ni akan boleh diterima pakai ataupun akan akhirnya boleh diterima oleh semua orang, dia mesti merujuk kepada 5 aspek. Contohnya orang kata tribability boleh dicuba, conformability kata dan sebagainya lah, 5 aspek tersebut. Tapi kalau saya merujuk pada DOI, tapi saya hanya masukkan 3 je aspek instead of 5, apa jadi kelas? Tak cukup. Jadi dapatan saya ada cacat cela lah. Maksudnya valid tak? Kurang valid lah. Tak valid lah. Sebab apa tak valid? Tak cukup konstruk. Ya, tidak cukup konstruk dan tidak mengukur apa yang sepatutnya lagi diukur. Ya, so jangan simply kita buang. Saya baca satu tesis pelajar PhD lah, dia ada guna satu teori yang well established dalam bidang kami. Kemudian dia gugurkan 2. So saya tanya kenapa gugurkan 2? Dia kata sebab dia hanya nak test 3 je.
Jadi dari sudut content validity tu dah orang kata tercabul kan. Dah orang kata orang kata kurang kat situ. Kalau kita nak tambah tak apa, tapi bila kita simply buang 2 lagi aspek elemen dalam teori tanpa menambah ataupun mendatangkan substitute ataupun ganti untuk kita test, maka tentulah kita punya kesahan itu boleh dipertikaikan. Tapi bila saya dah bagi macam tu, saya dah tak boleh jadi pembaca lagi. Sebab apa? Sebab takut nanti fail untuk Viva. So itulah ceritanya. Tapi maksudnya di sini, you kena you kena faham konsep validity ni dari sudut mengukur apa yang sepatutnya diukur, bukan hanya sekadar dari mata kasar kita, tapi of course berpandukan kepada apa dia teori yang kita guna pakai. Kalau kita berpegang pada satu teori, itulah yang kita pegang. Kalau dia ada 5 elemen, of course 5 elemen itu perlu kita ukur. Kecuali kalau kita kata, okay, based on dapatan ini, kita rasa dalam konteks kita perlukan pada satu lagi elemen tambahan. Itu that's fine. Maksudnya kita boleh test sama ada dengan memasukkan ataupun menambahkan satu lagi konstruk ataupun elemen utama di dalam questionnaire kita on top of the current or the existing elements, that's fine. Maknanya itu mungkin boleh menyumbang kepada body of literature. But again, simply discarding ataupun membuang mana-mana elemen tanpa justifikasi yang kukuh, maka dia akan memberi kesan kepada aspek validity dalam kajian kita. So kalau tidak valid, maka tentulah dia akan mempengaruhi juga aspek kebolehpercayaan itu tadi. Right? Doktor, Okay. saya nak tanya, Ya. Doktor explain tadi kalau kita pegang ada satu teori, lepas tu dia ada 4 atau 5 konstruk, maknanya kita kena uji setiap konstruk tu lah tanpa gugurkan, kalau tambah tak apa, tapi kalau sebab kita nak relate dengan teori yang kita buat dalam kajian tu, kita kena uji ke semua konstruk. Maksudnya macam tu ke, Doktor? Okay. Apa maksud bila kita memasukkan teori di dalam kerangka konsep, maksudnya kita berpegang pada teori itu kan, Nabihan? Kita Betul. rujuk pada teori itu kan? So, dan of course dalam bab 2, apa yang kita kupas tentang teori itu tentulah elemen-elemen yang ada di dalam teori itu, right? So secara indirectly, apabila kita memilih teori itu sebagai underpin teori ataupun teori yang mendasari kajian kita, indirectly kita bersetuju tentang elemen-elemen yang ada di dalam teori tersebut. Okey, satu perkara. Yang kedua, okey, apa jadi kalau kita kata, kalau kita nak tambah, macam saya katakan tadi, that's fine. Maksudnya kita cuba macam kita kata, oh DOI ni ada 5, tapi kalau kita tengok pada Alice condition, Alice ada 8, mungkin tak saya combinekan yang 5 ni saya tambah lagi 3 nak jadi 8. So apa jadi kalau kita combinekan 2 teori ini? Itu boleh. Tetapi kalau of course setiap apa yang kita buat dalam kajian kita kelas mesti ada apa dia? Justifikasi. Should have a solid and sound justification. Kenapa kita nak tambah? Dan kalau sekiranya kita nak gugurkan, kenapa kita nak gugurkan? Sebab teori ni kita faham bagaimana sesuatu itu menjadi teori kelas. Apa proses yang dilalui sebelum dia naik taraf dia sebagai teori. Dia kalau level of kata maklumat ni, dia bermula dengan kata information. Ya, information maklumatnya. Tetapi apabila dia test dan test, akhirnya dia membentuk satu dapatan yang lebih tekal macam tadilah, lebih reliable. Maka kalau penyelidik kata, sebab proses untuk buat teori ni, dia mesti melalui perulangan dari sudut dia test tau. Dia test, dia tengok apa lagi yang perlu diambil, apa perlu ditambah, ini perlu gugur ke. Dan sampai kepada satu tahap, apabila telah berlaku kata hundreds of repetitions, akhirnya dia come up dengan kata solid findings. So akhirnya teori itu akan dihasilkan. Teori daripada information, dia menjadi knowledge. Ya, apabila orang dah, maknanya banyak kali orang buat kan, oh ada hubungan yang kukuh misalnya antara sosioekonomi dengan kata akademik. Itu seolah-olah macam kita dah melekat di kepala kita kan. Kita rasa macam mungkin mereka yang berada di luar bandar dengan B40 dengan tidak cukupnya kelengkapan pembelajaran di sekolah, maka dia akan mempengaruhi kata pencapaian dia kata dalam akademik. Jadi itu adalah satu kata general mungkin accepted norm ataupun accepted knowledge yang mungkin boleh kita katakan mungkinlah macam tu walaupun ada exceptions dia. Tetapi sebelum dia adalah satu knowledge. Knowledge adalah satu kepercayaan, satu yang kita persetujui. Tetapi satu pangkat lagi, dia akan jadi teori.
teori ni maksudnya ialah satu kerangka elemen yang telah solid, yang tested, yang menunjukkan kalau kita nak capai A guna teori ni, kita perlu ada A, B, C, D, E. Nampak tak? Jadi, apabila dia dah telah menjadi satu teori, bermakna dia telah tested over times, over years dan telah absolute. But teori doesn't mean kata solid findings. Kita boleh challenge lagi teori. That's fine. So in order for us to challenge the theory, the best thing is that kita menggabung jalinkanlah mungkin kalau kita nak masuk elemen-elemen lain. Tetapi kalau kita nak simply menggugurkan elemen yang telah sedia ada dimasukkan dalam teori, yang telah melalui proses yang bertahun-tahun namanya, yang telah test sana, test sini kan, tambah sana, tolak sini dan sebagainya, tiba-tiba kita nak buang. So what would be our justification? Kan, kalau kita tak ada justifikasi yang kukuh, itu yang macam saya katakan tadi, macam saya baca pelajar PhD tadi, saya tanya, dia kata just simply nak test, dia kata. Then that is very weak justification, dan apakah justice yang kita buat? Kita tak bagi justice kepada teori itu. Sedangkan teori ni well established and then applied by hundreds and thousands of researchers dalam bidang IT misalnya, tapi tiba-tiba ada seorang researcher nak simply buang pula macam tu. So itulah maksudnya, saya tak pasti saya menjawab ke soalan Nabihan tadi. Maknanya kalau you nak tambah, that's fine. Kalau nak buang pun perlu ada justifikasi. Tapi kalau tidak ada justifikasi yang kukuh, yang tidak ada orang kata, sebab bila kita nak buat justifikasi ni, kita perlu ada citation kan? Betul tak? Kita perlu ada macam pembacaan ataupun penulisan. Kalaulah maksudnya kita ada justifikasi yang kukuh, ada citation daripada researchers yang terdahulu, dia kata macam, contohnya macam Bloom taxonomy kan. Bloom taxonomy telah melalui proses revision, right? Betul. Okay. Yes. Kenapa berlaku macam tu? Kerana ada orang challenge tu. Maksudnya dia dah tested balik dan akhirnya dia come up dengan the highest level of Bloom taxonomy, akhirnya jadi creation. Kalau dulu synthesis kan. Okay. So maksudnya itu proses evolusi yang berlaku lah, tetapi untuk penambahbaikan. Tapi kalau sebenarnya kita macam nak simply buang, orang yang dah orang test banyak-banyak kali mengatakan elemen ni perlu ada, tapi kita nak buang, maknanya kita macam mundur ke belakang lah. Nampak tak point dia? Saya menjawab soalan kan, Nabihan? Menjawablah, sebab saya nak cuba fahamkan, nak relate teori dengan kajian tu. Adakah kita boleh buat kajian hanya menguji teori dalam terhadap instrumen sahaja ke, ataupun dalam kajian kita tu kita perlu selitkan teori dan on the same time menguji konsep-konsep dalam teori tersebut. Sebab saya macam confused sikit. Kalau kita dalam ingat kan masa saya cerita tentang paradigm dulu kan, dalam kajian kuantitatif, now sekarang ni validity, reliability ni dalam kuanti dalam konteks kuantitatif, kajian is about theory testing. Kalau you tengok balik saya punya slide tu, dia ada satu kat situ, quantitative is about theory testing. Maknanya kita ada satu teori, kita nak test teori tu. Itulah. Jadi kita nak test teori itulah. Jadi mungkin kita nak tengok sama ada teori itu betul-betul bertepatan dengan konteks kajian kita. Kalau ada korelasi, kita kata maksudnya menyumbang lah. Kalau tidak ada korelasi, kita nak explain kenapa mungkin tidak berkorelasi. Jadi dapat maknanya sumbangan kita ialah kepada makluman ataupun body of literature mengatakan walaupun secara umumnya teori ini didapati 5 elemen ini sangat menyumbang, tetapi dalam konteks kajian saya ada satu elemen yang tidak berkorelasi pun, dia tidak ada sumbangan pun, tidak ada regression ya. Bila kita run regression tidak ada sumbangan pun ni, dan kita perlu explain kenapa. Dan itulah yang kita katakan sebagai kata contribution of the body of knowledge. Maknanya bila orang baca, orang faham, oh kalau buat kat Amerika memang 5-5 ni confirm tapi kat Malaysia ada punya yang tak. Ni kerana Nabihan 2020 mengatakan itu. So that's how we go about using the theory, kata integrating any theory yang kita pilih di dalam kajian kita, dan sebab musabak itu daripada findings kita explain lah sama ada teori yang kita guna pakai ini benar-benar kata mendasari ataupun menunjukkan kata interrelationships among all the kata constructs ataupun factors, tetapi mungkin ada exception dia bagi konteks kajian saya, dan that is your role as a researcher untuk explain why it is different, why it is similar. Okay, so itu tugas kita di dalam bab 5 lah. Okay, thank you Dr. Alright, okay. So and of course sikit lagi untuk meningkatkan sampling method ni juga kita untuk meningkatkan kita punya validity, kita kena pilih lah
method sampling yang sesuai lah. Ya, ni saya ceritalah kat sini. And then untuk meningkatkan reliability pula, kita mesti consider beberapa perkara. And then contohnya should be considered throughout the data collection process. When you use a tool or technique to collect data, it's important that the result are precise, stable and reproducible, of course. And then kita perlu plan apa dia method yang nak kita guna pakai. Yang kalau kita guna macam kata kajian survey, macam mana kita nak melaksanakannya, macam mana kita nak carry out all the process dan akhirnya untuk membawa kita kepada measurement yang lengkap lah. Okay, contohnya dia kata, kalau kita conducting interviews or observation, clearly define how specific behaviours and responses will be counted and make sure questions are phrased the same way each time. So maksudnya kita dah tahu dah macam mana cara untuk kita menganalisis data yang akan kita perolehi kelak. Dan of course kita perlu standardizekan the conditions of your research. Contoh kat sini, apabila kita membuat pengumpulan data, keep the circumstances as consistent as possible. Kita pastikan situasi, suasana, keadaan yang di mana kita nak collect data itu konsisten, sama dalam keadaan yang sama untuk mengurangkan apa kelas? Influence of external factor that might create variation in the result. Apa maksud dia? Contoh macam ni dalam experimental setup, bila kita nak buat kajian secara eksperimen, apa yang perlu kita kena pasti ialah make sure all participants are given the same information and tested under the same conditions. Ya, katakanlah kita ada grup eksperimen, kita ada grup kontrol kan. Untuk eksperimen ni dia akan melalui satu intervention yang kita perkenalkan. Jadi untuk grup eksperimen ini kita kena pastikan mereka ni maksudnya dalam keadaan yang bersedia, sama-sama bersedia. Kita tak nak ada yang sakit seorang. Maknanya kalau ada seorang student kita yang macam kata sesama teruk sampai asyik sneezing je kan dekat dalam kelas kita tu, tak boleh memberi tumpuan, dia akan mempengaruhi lah dapatan kita secara keseluruhan. So itulah dalam eksperimen sangat-sangat penting untuk kita memastikan tidak ada kesan daripada faktor ekstranus. Okay, jadi kumpulan yang cerita tentang kuasa eksperimen minggu depan ataupun eksperimen benar minggu depan, please cari maklumat tentang faktor ekstranus please. Ya, please take note apa dia yang dimaksudkan dengan external factor dan apa dia sebenarnya elemen dalam external factor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan itu kesahan data kita. Okay. So and of course sikit of course all in all class yang kita duk cerita popek cerita pasal validity reliability ni sebenarnya sangat-sangat banyak kita gunakan dalam kajian secara kuantitatif. Ya, dalam kuantitatif. So, dan yang dalam kualitatif kita akan masuk selepas ini iaitu conformability, credibility, dependability dan juga transferability. So ingat bila kita cakap tentang kebolehpercayaan, kesan kepercayaan, normally we are talking about kajian-kajian dalam bentuk kuanti, whereas for qualitative we have all these 4 elements or 4 concepts that compensate the level of validity, reliability dan juga objectivity di dalam kajian secara kuanti. So di dalam kajian secara kualitatif ni kita ada 4 aspek ya kelas, yang mana kalau we are talking about a pure qualitative research, we will never use the term of validity ataupun reliability. Sebab apa? Sebab dalam kualitatif memang kita dah adalah istilah-istilah yang tersendiri yang memang fokus kepada kajian kualitatif. Jadi kalau you ada buat kajian secara kualitatif, tak perlulah nak cite kata validity, dia punya reliability, sebab prosesnya tak sama di dalam kita menentukan conformability, credibility, sehingga semua-semua ni di dalam kajian kualitatif. So might as well, since kita dah belajar tentang ni, if you happen to conduct a qualitative research, make sure in your third chapter, when it comes to aspect like validity dan reliability, do not use that term. Instead use this. Kita ada conformability, credibility, dependability dan juga transferability. Salah je sikit kat situ. Okay, so let's look at this aspect. So dalam konteks kualitatif ni, walaupun kalau kita katakan dalam kuanti kita ada objectivity, ada reliability, ada validity and juga generalizability dalam kuanti, tetapi di dalam kualitatif dia ada pendekatan yang berbeza. Sebab tu Linda 2006 mengatakan bahawa qualitative researchers contest and reject this positivist concept.
Jadi orang kualitatif kan bukan positivis kan, dia adalah apa? Kualitatif ni kelas. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Kita ada positivis versus dah lupa dah. Interpretivism. Yes, interpretivis. Very good. So interpretivis tidak menerima pakailah konteks yang diperkenalkan oleh positivis, which is subjectivity, reliability, validity dan generalizability ni. Tetapi kita ada konsep yang tersendiri di dalam kajian kualitatif. So sebab itu Goba Lincoln 1997 dia memperkenalkan 4 kriteria untuk kualitatif ni. Macam saya sebut tadi lah, conformability, credibility, dependability dan juga transferability untuk replace the concepts of reliability, validity dan juga generalizability di dalam positivist approach. Boleh ke setakat ni? Alright. So let's look at the first one, conformability. Apakah yang dimaksudkan dengan conformability? So sebelum tu kita tengok dulu daripada Descombe ni. In a qualitative study, dia kata dalam kajian-kajian secara kualitatif yang melibatkan data interpretasi oleh penyelidik, kita buat interpretasi, sebab tu kita interpretivis kalau kita buat kajian kualitatif kan. So the issue of the involvement of the researcher's self in the interpretation of the data arises. So sebab apa dia kata macam tu? Kerana bila kita pergi interview, kemudian kita transcribe, betul tak? Selepas kita transcribe, kalau kita guna in vivo, kita akan codingkan dia kan. Kita akan baca ayat demi ayat. Daripada satu ayat tu kita tanya ourselves, ada tak kata kunci yang tertentu, ada tak sesuatu yang mungkin menyumbang kepada dapatan kajian. So kalau ada, kita kena pilih apakah kata kunci yang sesuai. And then saya rasa kita dah explain kan masa saya tunjuk in vivo walaupun untuk kajian literatur kan. Proses dia sama, kita coding. So apa yang orang petikaikan ialah dalam interpretivis ni, kita collect data, kita transcribe, kita code dan kita yang membuat interpretasi. Betul? Betul atau tidak? Betul. Okay. Maksudnya kita yang orang kata making meaning. Kita cuba make meaning out of the findings yang kita ada. So maksudnya sebagai seorang researcher, dia kata itulah ada isu yang dibangkitkan tentang penglibatan rapat seseorang penyelidik itu dirinya di dalam menginterpretasi data as well as the possibility of keeping an open-minded. So inilah antara isunya, orang akan petikai, dia kata alah dalam kajian kualitatif ni penyelidik sendiri yang buat interpretasi. Ya, dan sejauh manakah penyelidik itu masa dia buat interpretasi itu dia open-minded ataupun tak bias ya. Okay, jadi dalam konteks conformability ini ialah berkait rapat dengan qualitative researchers comparative to the quantitative researchers notion of objectivity. So conformability sebenarnya ditapkan ataupun disubstitute kepada compensate kepada objectivity, di mana dia kata however as truth is something subjective to the context, it is impossible to achieve total conformability. Of course lah, memang Slade mengatakan walaupun memang secara orang kata secara apa ya, secara sebenarnya, secara yang hakikatnya, is something subjective to this context, it is impossible. Sebenarnya agak payah untuk kita mencapai aspek conformability. Thus, an important factor for conformability ialah, jadi untuk kita meningkatkan aspek conformability ialah macam mana untuk pengkaji-pengkaji secara kualitatif ini untuk acknowledge their positionality. Maksudnya macam tadi, Descombe kata mungkin orang akan query kan, bila kita buat kajian secara kualitatif ni, bila kita code data, kita buat interpretasi dan orang akan kata mungkin dia ni bias code, mungkin dia hanya code perkara-perkara yang dia rasa berkait rapat dengan kajian je. Mungkin penyelidik kualitatif even meninggalkan apa-apa dapatan yang tidak seiring dengan apa yang dia nak cari. Contoh kan, itu antara argumen dia. Tetapi dalam konteks ini, apa yang boleh seorang penyelidik kualitatif untuk menaikkan nilai conformability dalam kajian dia ialah, kita tengok kat sini, ialah important factor for conformability for researchers to acknowledge their positionality. Maksudnya kita perlu secara transparannya kelas, kita perlu explain apa dia position kita sebagai researcher di dalam kajian itu. Maksudnya,
So maksudnya apabila kita cakap tentang positionality, maksudnya kita memaklumkan kepada pembaca kita. Maksudnya kita explain bahawa letak duduk kita sebagai researcher kat situ tidak dipengaruhi oleh sebarang personal matter, ya, dan juga reasons behind the choice of research approach as opposed to other approach. Dan kenapa kita memilih pendekatan yang kita gunakan berbanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain. So maksudnya kita secara transparan dan secara sedarnya kita katakan, okey, kajian ini menggunakan pendekatan secara case study kerana dalam kajian case ini membolehkan peneliti untuk memahami sesuatu konsep inside out secara mendalam dalam satu konteks yang sebenarnya. Namun demikian, sebagai seorang penyelidik, ya, ni kita position sebagai seorang penyelidik yang kata berkait rapat dengan kata pengutipan data, interpretasian data dan sebagainya, penyelidik memastikan bahawa setiap coding dan juga interpretasi yang dilakukan adalah berdasarkan kepada dapatan yang sebenar dan tidak dipengaruhi oleh pandangan peribadi. Itu antara cara untuk kita explain dan kita kena declare bahawa kita secara sedarnya, memang kalau cerita tentang conformability ni, orang akan orang akan katakan macam apa, kita ni bias kan, tapi kita untuk menolak tuhmahan itu, maka you have to present your the aspect of your positionality in this research and then how you see things. That means without bias, right? And then of course kita boleh juga offer a self-critically reflexive analysis of the methodology used in the research. Maksudnya kita boleh terbuka kepada kritik, self-critical lah in terms of the selection or whatever selection in terms of method that we employ in our research. So masuk yang aspek yang kedua, yang conformability tadi, kita menunjukkan bahawa kita transparent, kita menunjukkan bahawa kita ni tidak didasari oleh agenda peribadi dan sebagainya. Dan untuk aspek yang kedua, yang tadi tu dia relate kepada objectivity kan. This one, dia punya dia punya lawan dia dalam kuanti adalah objectivity. Seterusnya kita ada credibility. Credibility mengambil tempat validity. Ya, jadi dia punya match dia adalah kalau kita bercakap tentang validity dalam kualitatif, kita menggunakan istilah credibility instead. So credibility mengambil tempat validity lah dalam kajian secara kuantitatif in order to ensure, dalam memastikan bahawa setiap apa juga pengukuran di dalam kajian itu adalah sesuatu yang sepatutnya diukur. Ya, macam kita sebut dah tadi kan, validity mengukur sesuatu yang sepatutnya diukur oleh pengkaji dalam kajiannya. Credibility pun juga begitu, tetapi cuma bezanya credibility kita gunakan di dalam konteks kajian secara kualitatif. So macam mana kita nak meningkatkan credibility, or in other words validity so-called dalam kuanti, dalam kajian kita yang kita lakukan secara kualitatif ini. So dia kata sangat penting untuk researcher establish confidence in the truth of their finding. Memanglah dalam kualitatif ni sometimes kita dia kata ada banyak grey area kerana dia bukan kata eksplisit macam dalam kajian kuanti. Kalau dalam kajian kuanti kita cakap tentang validity ni, kita ada kata tadi kan iterator dan sebagainya, kita ada content validity and so on so forth. Tetapi dalam credibility aspect of a qualitative study ni dia sangat orang kata grey, tetapi apa yang boleh kita buat sebagai penyelidik untuk meningkatkan aspek credibility ialah untuk kita establish the truth of their findings, trustworthiness lah. Dan of course Lincoln-Guba merujuk kepada untuk meningkatkan aspek credibility dalam kajian kualitatif. Apa yang dia recommend ialah supaya kita berlaku prolonged engagement in the field. Maksudnya bila kita buat kajian secara kualitatif, kita tak bolehlah macam sekali celup saja. Ya, macam kalau kita buat kajian kuanti, kita one off je kan. Maksudnya kita pergi sebar soal selidik, dah dapat dapatan, kita masuk dalam PCSS, kita run test apa juga yang kita nak, and then kita come up dengan data analisis dan interpretasi. Itu saja. Kita even tak kenal pun siapa responden kita. Tetapi dalam kajian secara kualitatif ni, apa yang perlu untuk kita meningkatkan aspek credibility or so to speak validity dalam kajian kuanti adalah dengan kita memanjangkan engagement kita di dalam field, persistent observation and triangulation of data to enhance research credibility.
Okay, saya rasa triangulation ni pernah kita sebut beberapa kali kan kelas? Okay, dalam kajian kuali, of course triangulation adalah satu aspek yang sangat-sangat penting di mana kita melibatkan mungkin triangulasi dari sudut masa. Maksudnya kita buat data collection tu bukan hanya dalam masa seminggu, tapi kita mungkin memakan masa berbulan-bulan namanya, ya, yang melibatkan jangka masa yang panjang. Sebab tu kita boleh, kalau kita dah berada dalam satu jangka masa yang panjang, maknanya kita memahami kita punya responden, kita mendapat dapatan yang pelbagai-bagai daripada responden kita, dan maka itu kita boleh katakan bahawa since ada triangulation, maka tentulah dia akan meningkatkan credibility untuk data kajian kita. So, and of course Descombe juga untuk recommend juga aspek triangulasi seperti tadi, di mana researchers boleh menggunakan data-data yang contrasting, data-data yang bercanggah untuk bolster confidence and persuade readers. Because sometimes ingat tak, kalau kita dalam kajian kualitatif ni meraihkan perbezaan, betul tak? As compared to macam tadi, macam Izzati tanya tadi kan, kenapa bila ramai jadi makin rendah dia punya mean? Rupanya sebab mungkin faktor umur yang berbeza. So maknanya indirectly dalam kajian kuanti dia sangat mementingkan apa kelas? Untuk come up dengan satu dapatan yang absolut. Apa aspek yang penting yang ditekankan dalam kajian secara kuanti? Homogeneous. Homogeneity kan, Homogeneous, ataupun kesamaan. Tetapi dalam kajian kuali berbeza kan? Dalam kajian kuali kita meraihkan perbezaan tu. Malah kalau ada data yang contrasting, sebagai seorang pengkaji kualitatif dia sangat suka. Sebab apa? Yang contrasting itulah sebenarnya enrich kepada data dia. Alright? So sebab tu Descombe kata walaupun maknanya kita memang bergerak kepada triangulation di mana kita melibatkan mungkin pengumpulan data daripada masa-masa yang berbeza, kita menggunakan instrumen yang berbeza-beza, maksudnya bukan hanya kita ada interview, kita ada observation, contohnya mungkin kita tengok kepada document analysis misalnya, so ada lebih daripada satu sumber data. Dan apabila kita dapat data yang bercanggah, itu yang boleh kita bincangkan. So maksudnya apabila kita ada data bercanggah menunjukkan kita, satu, kita meraihkan perbezaan. Yang kedua ialah dalam kualitatif, tujuan kita nak memahami makna kan, memahami kenapa keadaan itu berlaku. Jadi sebab tu kita tidak boleh, orang kata selektif, kita tidak boleh memilih apa yang kita rasa mulus-mulus, dia tak boleh. Kita kena ambil kira semua, sama ada yang positif ke, yang negatif ke, kerana itulah yang akan orang kata meningkatkan credibility data kita. Right? Dan seterusnya aspek dependability. Tadi conformability, yang kedua kita ada credibility, dan yang ketiga kita ada dependability. Okay. Dependability ini berkait rapat dengan reliability di dalam kajian kuanti. Right? So, relates to the notion of the same test being able to be repeated using the same condition, macam kita dah bincang tadi kan. So as a result, the question of reliability translate would the research instrument produce the same results when used by different researcher or other things being equal, ataupun if someone else did the research, would he or she have got the same results and arrive at the same conclusion? Dan therefore, in an absolute sense, there is probability no way of knowing this for certain. However, dia kata, Linker and Kuba mengatakan, there are ways of dealing with this issue in qualitative research, iaitu melalui aspek dependability. Jadi dependability ini menjawab kepada macam mana kita nak meningkatkan kebolehpercayaan di dalam kajian secara kualitatif. So macam mana kita nak mendapatkan meningkatkan nilai dependability daripada kajian-kajian kita yang jalankan secara kuali ini kelas, ialah untuk kita provide details of the research through documentation of data. Maksudnya penting untuk kita mengemukakan details, maklumat-maklumat yang terperinci of the research through documentation of data, methods and decision about the research, which is what we call as audit trail. Pernah dengar tak tentang audit trail ni kelas? Tak pernah. Tak pernah lagi. Okay, so saya tak nak cerita, mungkin lepas ni you pergi ke Google dan cari apa dia audit trail dan macam mana audit trail itu dihasilkan. Okay, bagi satu kerja rumah untuk audit trail ni. Okay,
Dan kenapa audit trail ini dikatakan boleh meningkatkan dependability, aspek kebolehpercayaan, kerana di dalam audit trail ini kita akan rekodkan ke semua aktiviti yang kita jalankan dan apa dia dapatan yang kita dapati dalam satu-satu fasa yang telah kita lalui, dan dari sehari ke sehari pembaca kalau dia tengok kepada audit trail kita, dia akan nampak progression ataupun progress in terms of data collection, progression in terms of the findings that we made dan sebagainya. So sebab tu audit trail ni sangat-sangat penting, khususnya bagi pengkaji yang melaksanakan kajian, misalnya dia buat kajian tindakan ke, dia buat etnografi ke kan. So sebab dalam audit trail ni akan menyimpan segala maklumat dan juga progres yang dilalui dari sehari ke sehari. And of course, in order to evidence dependability, the methods used within the study must be reported in detail. Kita kena report lah secara detail macam tadi, to allow other researchers doing similar research using the same methods to be able to compare the findings between the study. Sebab tu dalam dependability ni, dalam audit trail kita secara kata harfiahnya, secara kata mendalamnya kita explain apa yang kita buat dan kenapa kita pilih benda tu dan apa dapatan kita. And then after that, apa yang kita buat, apa dia reaksi kita setelah kita dapat dapatan itu. Dan sebab tu kajian dalam kualitatif ni dia sangat kata tara ya, dia tidak kata macam dalam kuanti kita susah dahulu tau. Maksudnya kita kena baca teori kan, kita baca dia punya dapatan lepas in order for us to come up with misalnya. Ataupun kita nak tambah lagi macam soalan tadi kan, kita dah ada 5 elemen dalam satu teori, tiba-tiba pembacaan kita berkemungkinan kalau kita gabungkan teori A dengan teori B, elemen dia kita akan dapat sesuatu yang ni. So maksudnya kerja keras kita itu berlaku sebelum kita collect data. Tetapi kontras sedikit dalam kajian kualitatif ni, dia adalah satu proses yang kata very reflective dan ongoing. In fact macam kita sebut dulu, berkemungkinan dalam kajian kualitatif ini berkemungkinan akan melibatkan apa? Perubahan dari sudut persoalan kajian. Ingat tak kelas? Ingat tak saya dah explain dulu kan? Macam mana dapatan akhirnya boleh mengubah persoalan kajian kita. So kalau kita nak opt for kajian kualitatif, these kata the process that you should have undergone lah. Semua proses kata catatan, proses untuk kita reflect, proses untuk kita triangulate data daripada sumber-sumber yang berbeza. Sebab tu pengkaji-pengkaji kualitatif ni dia mesti ada resilience yang lebih kerana dia memerlukan satu kata kemahiran dan juga proses untuk dia come up dengan keseluruhan tu dalam erti kata yang kata lebih panjang, lebih mendalam dan sebagainya. Right? So inilah dia kata in order to evidence methods used dalam study mestilah direport secara terperinci dan sebagainya. Dan yang high level of transparent by presenting details about the strategy of the research design, how it was implemented dan sebagainya lah. So kita terangkan di dalam bab 3. Dan yang terakhir sekali kita ada transferability. So kalau transferability ini dalam kajian kuali, dalam kajian kuanti apa agaknya kelas? Dah ada dah jawapannya kat situ. Transferability, replace concept of external validity dan juga mungkin dari sudut generalisasi lah ya. Okay. So transferability relates to the extent to which the findings within one study can be applied to another study. Ya, transferability. How much transferability is your research finding when you do it qualitatively kepada satu konteks kajian yang lain ya. So as for transferability, qualitative researchers do not seek to statistically infer findings. Kan kalau dalam kuanti kan kalau kita nak generalisasi kita buat apa kelas? Kita kena run statistik apa? Kita run statistik apa untuk kita generalisasikan kepada population? Halo, semua tengah makan tengah hari ke ni? Tengah menyuap ke apa? Tengah fikir. Apa? Statistik apa? Frekuensi. Untuk apa? Frekuensi doktor? Untuk kita generalisasikan kepada populasi, kita guna statistik apa? Statistik Deskriptif. No, bukan deskriptif. Kita ada satu lagi iaitu statistik. Inferensi ke? Inferensi, ya. Ini pun nama infer kan? Inferential. Bila kita run inferential bila kita buat inferential statistik, bermakna kita cuba infer dia. Infer means kita generalisasikan dia. We want to generalize the findings from our sample to our
population, from statistics to parameter. Remember? Kan? Okay, tapi dalam kajian kuali, kita tak bolehlah nak run statistik secara inferensi sebab kita tak ada nilai mean. After all kan, kita will never get a mean from qualitative data. Tetapi, of course, transferability ini menjawab kepada persoalan yang berkait rapat dengan konsep generalisasi dalam kajian secara kuantis. Sejauh manakah dapatan kita yang kita laksanakan secara kualitatif ini boleh kita inferkan ataupun boleh kita kata kiaskan kepada keseluruhan kata data ataupun populasi yang berkaitan yang ada ciri-ciri yang sama dengan kajian yang kita laksanakan. So inilah yang kita pegang kepada transferability. So maknanya instead sebenarnya walaupun kita dalam kajian kualitatif is not meant for generalization, tetapi dia kata ada proses imaginative process yang boleh digunakan di mana reader of the researcher uses information about a particular instance. Maksudnya apabila pembaca kita membaca dapatan-dapatan daripada kajian yang kita lakukan secara kualitatif, dan sometimes mereka boleh membuat satu inference secara imaginatif lah terhadap yang kata satu konteks yang boleh kita comparekan. So the main focus in qualitative research is to show that the finding can be transferred and may have meanings or relevance if applied to other individuals, context dan situation. Walaupun kita katakan qualitative research is not meant for generalization, tetapi kita juga mensesakan bahawa dapatan itu boleh kita transfer, boleh kita guna pakai kepada satu konteks ataupun individual ataupun situation yang relevan dengan kajian yang kita jalankan. So therefore, sebab tu kalau kita nak katakan bahawa kita nak meningkatkan aspek transferability of our qualitative research, what should we do is we should have the rich in-depth data yang derived from multiple sources in the triangulation process. So once again, we are talking about triangulation, macam mana kita nak meningkatkan transferability as much as we want to increase the level of conformability dan juga dependability tadi kan di dalam kajian secara kualitatif. Okay, so inilah ni saya tak dapat lah. Okay, tetapi dia kata Bryman mengingatkan kita juga bahawa the fact that the findings in case study, contoh dan qualitative research are impossible to statistically generalize. Macam saya katakan tadi lah, memang kita tak boleh buat generalisasi secara statistik. Just happen to do sampling kerana sampel kita pun bukanlah dibuat secara probability. Instead kita buat secara apa kelas? Kalau dalam case study, probability ke non-probability? Non-probability. Non-probability dan mungkin melibatkan hanya satu sejumlah kecil daripada responden kan. Okay, so sebab itulah dia tak boleh, memang kita tak boleh generalisasikan kepada population. Okay, tetapi ada satu istilah yang diperkenalkan oleh Bessey, dipanggil sebagai fuzzy generalization. So dia kata dalam fuzzy generalization ni kita boleh also possible in case study, maknanya kajian secara kualitatif di mana generalisasi itu dilaksanakan berdasarkan kepada prediction rather than calculation. Kalau dalam inferential kita guna calculation kan, kita tengok p-value tu signifikan ataupun tidak. Kalau signifikan maknanya kalau sampel macam ni, populasi macam ni lah. Tapi dalam kajian secara fuzzy generalization, kajian secara kualitatif, we can instead having orang kata prediction. Kita boleh buat prediction lah, kita boleh buat andaian. Contohnya, the findings of case study can be useful for other researchers to predict what may happen in their context of study based on the previous case studies finding, so what has occurred in the classroom in others case study can help others to predict what may happen in the classroom. Maksudnya sebab since dapatan kita itu dalam kualitatif itu dikemukakan dengan cara yang sangat mendalam, yang datang daripada pelbagai sumber, yang diukur dalam jangka masa yang berbeza-beza, maka kita boleh katakan bahawa dapatan itu sangat kata mendalam dan kata mengambil kira lah pelbagai aspek dan sebagainya kan. Jadi secara kalau kita menggunakan fuzzy generalization, maka kita boleh buat prediction, kalau dah macam ni keadaan, berkemungkinan kalau sekiranya saya buat dalam konteks kajian saya yang mempunyai ciri-ciri pelajar yang sama, mempunyai ciri-ciri isu yang sama, berkemungkinan lah dapatan yang sama akan saya dapat. Tetapi of course kita tidak boleh claim dapatan ini secara statistik, secara statistikalnya. Alright, so itulah 4 perkara. Apa dia kelas? 4 perkara di dalam kaedah kualitatif yang boleh kita guna pakai. Ya, conformability, credibility, dependability dan juga transferability. Sebab bila saya sangat berminat dengan kualitatif, tapi bila saya tengok yang doktor terangkan tadi tu kan,
saya risau sebab saya nak propose dengan SV saya takut saya kena dengan SV saya. Jadi saya nak tanya pengalaman doktor lah. Adakah saya terlalu ambitious sebab kita macam saya master kan. Jadi adakah cukup untuk carry out kaedah kualitatif untuk peringkat macam saya ni doktor, ataupun macam tadi dia kena prolong lama, kita kena observe, kita kena logik ke doktor? Maksud prolong tu bukanlah sampai 3-4 tahun kan. Tapi masa saya buat kualitatif kajian PhD saya tu memang setahun setengah lah saya collect data. Daripada tahun pertama sampai ke tahun kedua, masuk tahun ketiga saya ada snowball pula. Saya ada satu grup lain pula. Itu memang cerita gila lah ya. Bila orang tahu pun dia kata kenapa lah you buat macam ni. Saya kata macam mana, supervisor saya memang encourage benda tu kan. Sebab dekat UK dia memang tak adalah konsep GOT ni. As long as wisdom, you get the wisdom. Okay, as much as you can, pergi je dia kata. Tapi menjawab pada soalan Hazrina tadi, dalam kajian kualitatif, dalam peringkat master pun saya ada ramai student yang buat secara kualitatif. Tapi of course kita kena put boundary lah. Kan, even kalau kita nak buat kajian kes pun, kajian kes itu sendiri adalah satu konsep di mana kita mengenal pasti satu kelompok yang ada boundary dia, ada ciri-ciri dia, dan ada isu-isu yang tertentu yang nak kita kena pasti. But of course dalam limitasi kajian boleh letaklah skop tu. Maksudnya dengan jangka masa pendek yang ada, boleh, saya tak ada masalah. Tetapi secara justifikasi yang kata sensible lah, yang make sense lah kan. Kenapa kita nak menggunakan hanya kata dalam satu tempoh masa dan sebagainya. So of course with always come with justification. I think that will be fine. Cuma bila kita sebut tentang conformability, dependability ni orang rasa macam susahnya sebab tak pernah dengar kan sebelum ni kan, betul tak? Sebab all this while kita sangat-sangat familiar dengan konsep validity, reliability. Betul tak? Tetapi itu yang saya selalu query kalau pelajar-pelajar yang, kalau saya baca tesis ataupun saya jadi pembaca, buat kajian kualitatif tapi masa report validity dan juga reliability. Maknanya, macam mana you nak cerita tentang reliability dalam kajian kualitatif kan? Kenalah guna istilah yang bersesuaian dalam kajian kualitatif. Itu sebenarnya slide-nya. Sebab berkemungkinan ramai yang belum terdedah dengan konsep conformability, transferability, dependability dan sebagainya, yang 4 yang kita sebut tu tadi. Padahal benda tu same thing je. Kan dia dah pair kan? Okay, conformability dengan apa, credibility dengan reliability contohnya dan sebagainya. Itu je, cuma tinggal lagi maksudnya perspektif kita bila kita menggunakan 4 aspek tu menunjukkan kita faham. Since we are interpretivist researcher, of course lah kita menggunakan istilah-istilah ini dan kita ada kata hujahnya tersendiri. Macam mana kita nak meningkatkan nilai orang kata kesahan, kebolehpercayaan, objektiviti yang digunakan dalam kuanti tetapi dalam istilah kita sendiri dan ada argumentation kita itu sendiri. So as long as you can explain that secara orang kata transparent di dalam penulisan, saya rasa that will be fine. Pembaca pun akan rasa wah bagus lah, maksudnya dia faham lah kenapa dia buat macam ni. Okay, ingatlah di dalam penulisan tesis, jawab sebelum ditanya. Jawab sebelum ditanya. Kadang bila saya masuk dalam Viva, bila saya masuk dalam Viva, saya baca saya kata ada buat pilot test tak? Ada. Saya ada ceritakan, dia kata. Bila kita buka, dia tak cerita pun tentang alpha kerombak dia. So saya kata, ada run alpha kerombak? Ada, dia kata. Kenapa tak masukkan? Sengih je. Dan kita minta dah dimasukkan. So jangan sampai pembaca tanya. Whatever you have, tulis saja secara eksplisitnya, tulis dalam bab 3 tu. Ya, tadi nak tanya apa tadi, Hazrina? Doktor, saya nak kaitkan dengan yang kuliah doktor sebelum ni iaitu snowball. Bila doktor terangkan berkenaan dengan snowball tu, saya macam tertarik jugalah, macam dia memudahkan juga kalau kita nak buat kualitatif ni. Tetapi saya terfikir satu juga soalan. Adakah snowball tu juga akan mempengaruhi kita punya apa istilah dalam kuali tadi, dependability atau credibility data yang kita dapat tu, sebab katakanlah kita ada bermula daripada orang pertama kita and then kita snowball dia, maksudnya sudah semestinya dia akan mencadangkan orang yang macam kalau istilah macam sealiran dengan dia, sependapat dengan dia. Macam mana yang tu doktor? Okey, kita berbalik kepada konsep probability dan juga non-probability. Dalam kajian kuantum non-probability kan, maksudnya rawak je. Siapa yang ada chance untuk dipilih. Tetapi dalam kajian sederhana kuali, memanglah kita nak cari secara purposive, betul tak? Purposive ataupun convenience yang mana yang mesti ada ciri-ciri yang kita cari. Kalau kita hanya guna rawak, kita belum tentu jumpa orang yang ada ciri-ciri yang boleh menjawab ataupun mengemukakan dapatan kepada soalan kajian kita.
Jadi sebab tu dalam kajian kuali adanya snowball sampling, adanya convenience, adanya purposive sampling. Kerana falsafahnya di dalam non-probability sampling ialah untuk kita mendapatkan responden yang benar-benar mempunyai ciri-ciri yang boleh menjawab pada soalan kita. Tetapi dalam masalahnya, kita sebagai pendidik, kekangan kita sometimes kita tidak ada akses, kita tidak tahu kewujudan manusia-manusia ini. Contoh dalam salah satu konteks yang sangat kata kompleks kan, yang sukar untuk kita dapat dalam database misalnya. Sebab tu kita berpegang kepada snowball. Maksudnya dengan menggunakan teknik snowball, dengan kita merujuk kepada recommendation daripada current participant kita, di mana participant ni dah tahu kita nak cari orang yang macam mana. That is purposive kan. Jadi saya rasa tidak timbul isu tentang dia mempengaruhi dia punya trustworthiness dan sebagainya. Sebab apa yang kita cari melalui teknik snowball itu adalah secara purposive yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita cari. Cuma masalahnya kita tak jumpa cari. Jadi kita minta bantuan daripada partisipan yang sedia ada untuk dia recommend kepada kita. Doktor, saya nak tanya kan, adakah kajian kualitatif ni at the end of dapatan kita nak satu kesepakatan pandangan daripada semua kita punya responden tu? Okey. Kesepakatan, apakah yang Izzati maksudkan dengan kesepakatan pandangan? Maksud dia at the end macam kita melalui kaedah kualitatif kita nak data tu diuji sehingga dia tepu kan, kita dapat dapatan dia yang dia tepu. Adakah tepu itu bermaksud dia akan pandangan tu dia akan jadi semua lebih kurang sama untuk menyokong yang kita dah tepu dah, kita dah okey, dia orang semua dah menuju apa yang kita nak dapat dah. Dapat tu maksudnya samalah ke macam tu ke? Alright, faham. Okay, tepu bermakna bila kita tanya orang tu, tepu ni macam tekal lah. Kita tanya itu jawapan, tanya itu jawapan, tanya itu jawapannya. Tetapi ketekalan, ketepuan data, bila kita tanya kalau kata kita ada 30 orang, tidak bermakna 30 orang itu perlu jawab benda yang sama. Sebab kita we're not trying to force kan, sebab kita meraihkan perbezaan. Yang penting, katalah kita ada 30 orang, ataupun merujuk pada kajian PhD saya ada 16 orang je. Tetapi at the end saya pecahkan mereka kepada 4 grup. Non-performing, medium performing, high performing dengan apa satu lagi saya ingat lah. 4 grup ni dia maknanya ketepuan data itu berlaku by group. Tetapi cerita bagi setiap grup ini berbeza. Dia tidak sepakat. Sebab macam saya tengok identiti kan, grup yang high performing dia ada gagasan dia sendiri, dia ada conception dia sendiri tentang online communities of practice ni. Yang high performing ni kata, saya memang berminat untuk ni. Kenapa? Kerana saya rasa saya menyumbang. Kenapa? Saya rasa saya juga belajar daripada orang lain. So ahli-ahli yang saya telah grupkan di dalam high performing tu menuju kepada satu dapatan yang sama, dan bila saya tanya mereka berulang kali, itulah dapatan dia. So saya absolute, saya kata, oh betul lah kumpulan ni, dia punya conception dia kalau masuk dalam online community of practice ni, mereka nak share, mereka nak contribute, mereka nak belajar pada orang lain dan mereka tidak segan contohnya. Tetapi dalam grup yang non-performing ni, guru-guru yang baru ni, yang kosong hingga 3 tahun pengajaran kebanyakan kat grup ni, ketepuan data dia adalah apabila saya tanya banyak-banyak kali, dia kata walaupun dia IT savvy, dia tahu nak guna blog, dia tahu nak guna VIP dan sebagainya, tapi dia rasa masih self-esteem dia tu sangat rendah. Jadi dia macam bila nak tanya dia rasa macam ini pun tak tahu ke? Jadi dia kata dia lebih seronok untuk bertanya dengan cikgu-cikgu di sekolah yang dia dah kenal daripada dia expose diri dia, make themselves vulnerable, kata terbuka kepada mungkin reaksi yang pelbagai daripada cikgu-cikgu di sekolah yang mereka tak kenal. Jadi might as well dia orang berdiamkan diri. Sebab itulah akhirnya dia tak perform. Dia diam dalam grup tu. Sebab mereka hanya macam jadi silent reader je. Dia banyak tanya pada cikgu-cikgu yang berada di sekolah dia sebab nak jaga air muka. So kebanyakan grup, ahli dalam grup itu, bila saya tanya ulang-ulang kali, itu sebenarnya identiti dia. So maknanya di sini, saturation of data doesn't mean unity in terms of findings. Sebab ingat dalam kajian kualitatif, kita meraihkan perbezaan dan kita nak tahu kenapa ianya berbeza. Tapi saturation level is where we reach setelah kita collect data beberapa kali dan dapatan itu yang kita dapatlah. Tetapi kita again go back to unit of analysis. Kita dah explain dulu kan unit of analysis ni grup-grup. Kalau dalam kualitatif, dalam kajian kes macam kes saya, walaupun bermula dengan single case, akhirnya saya pecah kepada embedded.
Saya ada 4 kes yang berbeza. So 4 kes itu saya perlu tangani dia sebagai 4 kes yang berbeza lah. So saturation berlaku dalam kumpulan pertama, saturation berlaku dalam kumpulan kedua, saturation berlaku kumpulan ketiga dan sync kepada kumpulan 4. Whatever result yang berbeza, kerana apa? Kerana mereka adalah kumpulan yang berbeza. Sebab saya buat cross case. In fact memang saya nak cari comparison pun, saya nak cari perbezaan sebab saya nak mengemukakan ada 4 grup dan apa sebenarnya perbezaan yang ada di dalam 4 grup ini menyebabkan mereka menjadi ahli kepada grup itu. Faham tak maksud saya? So menjawab pada soalan tadi, again, saturation doesn't mean the unity of findings. Boleh jadi perbezaan yang berbeza-beza sebab kita bercakap tentang interpretivism where we anchor our research on emic perspective. Yang dapatan daripada responden kita. Kita meraihkan kepelbagaian. Sebab kalau dalam kuanti, seorang yang dah ada outlier, siapa kita buat? Kita expel dia, kita buang dia. Kan? Kita tak nak sebab kita we want to make sure that everybody is homogeneous. Everybody is at the same length of wavelength. Everybody is talking about the same. Everybody is looking at the things from a very similar perspective. Things like that. Tapi dalam kuali, kita meraihkan. Okay? Terima kasih doktor. Doktor, satu lagi doktor. Saya tengok yang Ni soalan paling mahal ni. Harga dia RM40. Sikit je. Pasal Fuzi Delphi tu kan doktor kan? Guna untuk kualitatif kan. Adakah kalau misalnya kita nak buat kualitatif, kita mention kita guna Fuzi Delphi, that's macam enough untuk kita mempukukan yang kita dah ikut prosedur yang untuk mengutip data yang tepu kan, dia perlu 2-3 kali kan pusingan kan dalam Fuzi Delphi kan. Membantu. Okay, Fuzi Delphi ni kita guna untuk apa? Yang selalu saya tengok kesepakatan pakar. Kalau untuk kesahan kesepakatan kan. pakar tentang apa dia? Untuk apa? Tentang apa? Kesepakatan pakar tentang? Pandangan lah kan? Kesahan. Pandangan ataupun construct ataupun katalah kita buat modul kan? Kita buat modul, dalam modul tu kita masukkan 10 topik kan? So kita pun hantar Fuzi Delphi kepada 10 orang guru yang mengajar subjek ASK, Asas Sains Komputer. Jadi dia go through, dia akan pergilah senarai semak 1 untuk modul 1 dia setuju tak point ni. Dan daripada Fuzi Delphi dia ada pengiraan secara min. Dia ada pengiraan dia tersendiri. So dalam kualitatif, Fuzi Delphi ni tak banyak kita gunalah. Walaupun ada student dia akan guna Kohn Kappa. Kohn Kappa tapi tidak wajib lah, tidak wajib. Dalam ni kita boleh macam kita untuk meningkatkan dia punya ni, kita boleh dari sudut kesepakatan tu sometimes kita since kita deal dengan responden kan. Ke Izzati cakap pasal kata aspek soalan interview tadi. Sebenarnya kan saya macam confused. Saya ada jumpa Fuzi Delphi dalam kualitatif, kuantitatif pun ada guna. Sebab mula-mula saya faham Fuzi Delphi ni kita guna untuk kesepakatan pakar dalam kesahan kan. Tapi ada juga yang Dr. mention tadi, dia guna dia kata Fuzi menyatakan yang Dr. cakap tadi kan. Kan adakah dia gunakan konsep yang sama tu yang saya nampak tadi tu, Fuzi digunakan dalam kualitatif tu. That is Fuzi generalization. Fuzi generalization tu dia bukan Fuzi Delphi. Itu Fuzi generalization. That's a different thing lah. Okay. Sebab dalam Fuzi Delphi ni kita ada macam Excel tau, kita kena kira lah, dia punya ada certain kata numbers yang perlu kita kira untuk dapatkan kesepakatan tu. Okay, mungkin last question. Saya ada meeting pula ni pukul 2:30. Okay. Ada apa lagi soalan tak? Silakan.